Tutong. Baik, bersama dengan Majdi dari daerah Tutong. Assalamualaikum Majdi. Selamat pagi dan apa khabar pada pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan segan kita Hani dan juga Nur Afifah. Alhamdulillah pada pagi ini saya dalam keadaan yang sehat walafiat saja dan apa kita harapkan agar rakan setugas di sana juga dalam keadaan yang baik-baik juga pada pagi ini. Ya, mungkin terus saja dengan mengenai dengan topik perbualan mengenai dengan tradisi keluarga, aktiviti yang sering dilakukan bersama dengan keluarga untuk mengisi cuti persekolahan. Mungkin Majdi boleh mengkongsikan. Ya, kalau saya dan juga keluarga kami memang kebiasaannya kalau musim cuti persekolahan memang akan kami tetapkan satu tarikh untuk berkumpul bersama adik-beradik yang lain dan lazimnya memang kami akan memilih sebuah restoran untuk kami berkumpul dan meluangkan masa di sana kerana kita pasti juga pada musim cuti persekolahan inilah ya masa yang tepat untuk kita ini berkumpul bersama keluarga, lebih-lebih lagi jika ada adik-beradik yang sudah kahwin. Memang untuk bertemu ataupun bersua dengan mereka itu agak sukar sebenarnya. Jadi memanglah masa cuti persekolahan inilah peluang yang terbaik. Jadi memang kami lazimnya akan memilih satu tarikh dan juga satu lokasi, terutamanya memang kami akan memilih sebuah restoran lah untuk kami meluangkan masa bersama. Ya, dan mudah-mudahan segala silaturahim itu sentiasa terjaga dan terus terjalin ya Majdi. Baik, tidak sabar untuk mengetahui ya Fifa. InsyaAllah. Wawancara yang akan dibawakan dari daerah Tutong. Jadi kita serahkan kepada Majdi. Baik, terima kasih berakan segan kita Hani dan juga Narfifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berhujung minggu kepada anda penonton yang masih lagi memilih rancangan pagi sebagai peneman pagi anda dan kali ini dari daerah Tutong. Kita bersua dan istimewanya juga pada pagi ini dari daerah Tutong kita akan bawakan satu wawancara mengenai dengan acara pentas perayaan yang akan berlangsung pada malam ini dan sebelum saya memulakan wawancara kita pada pagi ini, mari kita saksikan terlebih dahulu sedikit sedutan pengenalan mengenai dengan wawancara yang akan kita bawakan untuk hari ini. Kita saksikan bersama. Nakoda Manis sanggup tidak mengakui yang Darken Bun itu adalah ibunya. Kau bukan babuku! Banci Dinda melihat bergali berbau. Sadar diri sikit! Seorang tua! Lari kau! Tulah! Tulah! Seorang babu! Anak durhaka sekujur hayat indah. Biar penonton, itu ada sedikit sedutan mengenai dengan acara pentas perayaan yang akan dibawakan pada malam ini di daerah Tutong. Memang kita dapat saksikan walaupun hanya 30 detik sahaja dan dapat kita memahami apa sebenarnya wawancara yang akan kita bawakan pada pagi ini. Dan saya perkenalkan tetamu undangan kita yang kita jemput ke studio kita pada pagi ini. Dua orang tetamu kita perkenalkan terlebih dahulu iaitu Dayang Faridah Haji Awang Ibrahim dan juga Awang Muhammad Ali Asma'i bin Haji Muhammad Nasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar kita pada pagi ini? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Baik, daripada sedikit sedutan sebentar tadi dapat kita saksikan yang mana ia memang nampak suasana itu adalah suasana yang lebih pada tertumpu kepada sejarah lah, tradisional lah. Dan juga dianjurkan oleh lakap Lagor Entertainment. Jadi saya ingin bertanya kepada Puan Faridah terlebih dahulu lah. Mungkin boleh perkenalkan sedikit latar belakang LLE ataupun lakap Lagor Entertainment ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak Lakap Lagor, saya sebagai pengurusi dan Muhammad Mai sebagai siusaha dan ahli-ahli Lakap Lagor Entertainment mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rampai Pagi Tutong kerana memberi peluang bagi kami Lakap Lagor diwawancara untuk persembahan pentas pada malam ini dan juga mengenai Lakap Lagor Entertainment mempersembahkan 4 daerah pentas perayaan pada tahun 2025. Lakap Lagor Entertainment ditubuhkan pada 20 Jun 2021 dan visinya memperkaya dan melihara kebudayaan dan kesenian negara Brunei Darussalam dan misinya juga mewujudkan generasi belia menyertai warisan dan sejarah Brunei. Dan Lakap Lagor Entertainment disokong oleh Jabatan Sejarah Brunei dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Brunei.
Dan Lakap Lagu Entertainment adalah pejuang seni, pencipta seni pada sejarah Brunei dan warisan khazanah Brunei kita ni. Ya, Alhamdulillah. Mendengar daripada pengenalan pun sudah, saya rasa sebenarnya bangga. Jadi saya ingin tahu juga berapa ramai keahlian bagi Lakap Lagu Entertainment ini, dan mereka ini adakah hanya terdiri daripada para belia ataupun pelbagai peringkat umur, bagaimana? Seramai 40 orang ahli Lakap Lagu Entertainment, dan mereka ini ada yang daripada penggiat seni, ada yang baru juga. Asal saja diorang minat, kami akan menerima daripada Lakap Lagu Entertainment, dan ia juga daripada pesilat kecil berumur 7 tahun, belia muda dan pertengahan tahun, dan warga emas. Pasal dalam suatu teater ini ia melibatkan semua watak-watak yang diperlukan. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Jadi, adakah para ahlian ini memang mereka yang mahir sudah berlakon atau akan diajar? Bagaimana? Indah juga. Sebenarnya di samping menubuhkan Lakap Lagu ini, mewujudkan semua yang ada di Lakap Lagu itu, belajar berlakon, mencintai sejarah, dan ada juga macam saya ada daripada pelakon juga kan, pengarah. Maksudnya siapa saja asal ada minat, kami akan daripada diorang berlakon, diorang akan tahu sampai masa ini. Dan juga kalau dalam sejarah tu yang pernah kami lakukan, memberi semangat patriotisme, bersemangat pasal ada yang watak James Rock, ada yang watak Bu Embun. Jadi hanya kita ni jarang dapat watak macam itulah. Bukannya luar biasa kan? Ya, sejarah Brunei. Baik, jadi kita beralih kepada Tuan Mai. Mungkin boleh kongsikan untuk tahun ini, tahun 2025, acara pentas perayaan masih lagi memfokuskan kepada sejarah-sejarah Brunei. Jadi untuk tahun ini, tahun 2025, mungkin boleh kongsikan apakah acara pentas yang akan dilangsungkan. Silakan. Okay, Alhamdulillah Majdi. Tahun ini kami ada perbezaan sedikit daripada tahun-tahun yang lepas. Tahun-tahun yang lepas pentas perayaan hanya dijemput di pentas perayaan Bandar Seri Begawan, dan tahun ini 2025 istimewa bagi kami iaitu dijemput bagi 4 daerah. Di antaranya yang permulaan kami pernah membuat bulan lepas di daerah Kuala Belait. Selepas itu dituruti dengan Bandar Seri Begawan, dan baru-baru ini kami baru membuat di daerah Temburong, dan pada malam ini dan hari ini kami akan membuat di daerah Tutong, yang mana Alhamdulillah selesailah sudah acara pentas perayaan bagi Lakap Lagu Entertainment untuk menampilkan legenda sejarah Nakhoda Manis pada tahun ini. Sebenarnya banyak lagi teater, tetapi Alhamdulillah Nakhoda Manis ini banyak sambutan yang menggalakkan. Sesuatu yang tidak kami sangka, iaitu keramaiannya begitu ramainya orang. Itu penontonnya tidak kami sangka-sangka. Ya, Alhamdulillah. Jadi seperti yang Tuan Mai kongsikan, jadi acara pementasan yang akan diadakan nanti malam itu, iaitu tajuk yang dibawakan adalah Nakhoda Manis. Mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang cerita Nakhoda Manis. Alhamdulillah. Cerita ini sebenarnya timbul bila kami berbincang bersama Puan Pengerusi mengenai tentang Jong Batu. Ketika itu kami bersama bersiar-siar sebenarnya. Selepas itu kami melihat pasal Jong Batu ni. Why not kita dijadikan teater? Kami mau tahu pasal teater. Jadi melalui tradisi lisan, melalui sejarah-sejarah lisan mengenai cerita-cerita Jong Batu adalah mengenai kisah seorang anak derhaka kepada ibunya yang indah mengakui atu ibunya selepas berjayanya ia. Jadi kami pun ada timbul idea sama Puan Pengerusi, macam mana kita ni livekan ia. Kita ni jadikan cerita sebagai pengajaran. Cerita ni ia sejarah lama, legenda. Ada di depan mata kita ni. Kami visualkan, kami sentuh daripada segi seni, macam mana orang dulu berhibur. Jadi
unsur-unsur tradisi kita ni, iaitu silat. Dalam acara malam ini, kalau bisa kita akan lihat, kami akan menyentuh dari segi hiburan secara dulu, iaitu silat, tarian, nyanyian. Dan berunsurkan itu juga ada dalam sejarah tadi, iaitu sejarah mengenai dengan cerita seorang anak yang derhaka kepada ibunya. Iya, jadi cerita mengenai dengan Nakhoda Manis ni memang tidak dinafikan masa zaman saya sekolah-sekolah dulu pun ada kita ni belajar sebenarnya. Tapi itu dari segi teoretikal lah, kita ni hanya membaca. Jadi apa yang akan dipersembahkan oleh Lakap Lagu Entertainment adalah secara visual, secara praktikal. Jadi akan lebih mudah kita ni faham sebenarnya ceritanya tu. Baik, jadi mungkin boleh kongsikan juga daripada tahun sebelum-sebelumnya lah, mungkin boleh kongsikan apa saja cerita ataupun pementasan teater yang pernah dianjurkan ataupun dilakukan selama Lakap Lagu Entertainment ini ditubuhkan. Bagaimana? Alhamdulillah, Lakap Lagu Entertainment berjaya dalam mementaskan sejarah-sejarah Brunei yang belum ada kena terbitkan. Pada mulanya ialah ia Nakhoda Manis, kedua Perang Kastila, antara Brunei sama Sepanyol, ketiga Pahlawan Aziz Saman, macam mana Labuan Natu Kanambil, keempat Sultan Bolkiah. Dan lagi macam kami bukan sekati. Kalau kami membuat sesuatu sejarah kami akan minta disimak rujukan daripada pusat sejarah dan saya penulis skrip akan membuat skripnya. Apa yang akan dilakukan. Lepas itu ditunduki lagi oleh pusat sejarah. Okey kah indah. Lepas itu baru kami penapisan. Lepas itu baru tadi lakukan. Setiap ayat, setiap dialog ditapis. Artinya kami untuk diberikan kepada warga Brunei dan luar negara mesti ia real sejarah. Betul. Jadi kan selepas ini ada lagi berterusanlah sejarah dengan merujuk pusat sejarah Brunei dan bekerja sama dengan sejarah Brunei. Jadi saya tertarik sebenarnya. Rupanya Puan Faridah adalah penulis skrip bagi cerita-cerita sejarah Brunei ni lah bagi Lakap Lagu Entertainment. Apa yang menariknya di sini, saya sebenarnya tertanya-tanya, kalau Puan sendirilah, berapa lama masa Puan ambil untuk menghasilkan satu skrip bagi cerita yang akan dilakonkan? Bagaimana? Saya dan juga setiausaha berbincang apabila menerima rujukan perjalanan sejarah dalam satu akan dibuat macam Perang Kastila tu kan, kami berbincang. Lepas itu sudah dapat dia punya poin-poin itu, saya akan membuat skrip ikut deadline pusat sejarah. Jadi lepas itu, tapi selalunya saya ada yang dah tidur membuat sejak memikirkan. Tapi selambat-lambatnya dalam 3 hari saya buat skrip. Ia bukannya senang, pasal ia mesti merujuk Betul. Merujuk dari awal hingga banyak rujukan. Kadang-kadang katil saya tu penuh dengan kertas, kertas rujukan. Tapi alhamdulillah saya rasa terharu dan Lakap Lagu terharu. Inilah sejarah Brunei yang perlu dihidupkan, pusaka yang perlu dihidupkan. Macam kami merasa terharu dan gembiralah dapat mewujudkan sejarah-sejarah Brunei dan warisan khazanah Brunei. Betul. Apa yang menariknya juga adalah cara mewujudkan sejarah Brunei itu secara entertainment. Lebih menarik untuk menarik perhatian khususnya golongan-golongan muda belia lah yang kalau kita ni melihat pun, kalau kita ni belajar dalam kelas subjek sejarah, mungkin ramai orang dia tertarik lah. Tapi apabila kita ni memvisualkan ia, melakonkan ia, itu sebenarnya lebih menarik kerana kita ni akan lebih dapat memahami, dapat menjiwai. Apatah lagi jika sekiranya ahli-ahli Lakap Lagu Entertainment yang dapat membawai watak itu dengan begitu menghayati sekali, dengan begitu baik sekali. Jadi pastinya kita akan dapat merasakan bersama sebenarnya. Dan untuk akhirnya mungkin Tuan Mai boleh kongsikan apakah harapan bis kita lah mengenai dengan legenda sejarah Brunei Nakhoda Manis yang akan ditunjukkan. Alhamdulillah. Thank you much, Ti. Mungkin harapan kami pada malam ini akan dapat sambutan yang amat meriah lagi sekali lah. InsyaAllah. Yang manakala yang ini adalah
malam terakhir kami buat persembahan di bagi pementasan di daerah Tutong bagi lakap lagu entertainment. InsyaAllah kami akan tampil di masa akan datang di tahun depan, insyaAllah kalau ada peluang lagi yang diberikan. Dan harapan kami juga semoga dapat mengisi masa-masa lapang bus kita di musim cuti persekolahan ya, yang mana bermula pada hari ini tu Majid ya. Jadi kami berharap bawalah anak bus kita, keluarga bus kita, mana ni ibu, ayah, abang, adik, kakak, sahabat handai, penuhkan tah perayaan Tutong untuk menyaksikan legenda sejarah Nakoda Manis ini. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Iya tah. Niat murni kami Lakap Lagu Entertainment menyokong Pusat Sejarah Brunei untuk memberikan kepada semua warga Brunei anita tempatnya di mana orang ramai melihat dari pementasan. Jadi kami percaya pementasan ini bukan saja menghiburkan, tapi juga memperkukuhkan rasa cinta kepada tanah air, mertabatkan warisan budaya bangsa dan memberi penghormatan kepada sejarah negara di hadapan rakyat dan raja. Inilah sumbangan kami kepada raja sempena hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-79 tahun. Datanglah beramai-ramai. Ya, dan itu juga kita harapkan agar habis kita khususnya mereka yang tinggal di daerah Tutong untuk sama-sama turun ke acara pentas perayaan nanti malam seperti biasa di kawasan 8 berhadapan Hospital Perdana Muda Mahkota Perdana Muda Hajam Tadibillah daerah Tutong bagi menyaksikan acara pementasan daripada Lakap Lagu Entertainment. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tamu kita iaitu Puan Daeng Faridah Hajam Ibrahim dan juga Tuan Muhammad Alias Mai bin Haji Mat Nasir atas perkongsian yang dibawakan bagi wawancara kita pada pagi ini. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi di kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.